Oke, bertemu dengan saya kembali. Hari ini adalah hari yang kelima. Hari yang kelima program pelangsingan Izatim. Jadi saya ingin mengulas tentang sayur-sayuran pada hari ini. Sayur-sayuran yang berkesan untuk menurunkan berat badan, yang mana pada mereka yang belum mengetahui lagi apa sayur-sayuran yang harus kita ambil masa kita menjalankan diet. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit tips-tips sayur-sayuran yang perlu kita ambil dengan lebih kerap ataupun lebih banyak di masa pengamalan diet kita seharian. So sebelum saya meneruskan, Anda boleh berkongsi, boleh share, karena tips-tips ni mungkin Anda boleh cari juga dekat Google kan, tetapi cara makan dia mungkin Anda tak tahu. So mari kita share dengan kawan-kawan yang di luar sana, biar mereka pun sama-sama tahu. Biar mereka pun bersama-sama dengan kita beraktiviti untuk menguruskan berat badan ataupun mengekalkan kesihatan selama PKP ini. Diharap yang di luar sana sehingga kini masih sehat-sehat. Jangan kemana-mana, stay at home. Kalau ada pergi kemana-mana pun cepat-cepat balik, jangan lepak-lepak. So kita putuskan rangkaian COVID ini supaya kita boleh bersemuka. Bukan hanya setakat online, tetapi kita boleh bersemuka antara satu dengan yang lain. Dah lama tak bersemuka, asyik bersemuka je dekat FB. Apa katakan kalau kita bersemuka secara individual. So untuk yang sedang mengamalkan diet, anda dinasihatkan supaya marilah kita mendengar tips-tips yang bakal saya akan berikan sebentar lagi. Sayur-sayuran ini kamu perlu ambil dengan lebih kerap, karena dia membantu menyehatkan kita punya usus. Bukan usus sahaja. Jikalau anda tidak mengamalkan seperti saya ini, enzim, so anda hendaklah mendengar tips-tips ini, karena ia sangat-sangat membantu untuk menurunkan berat badan anda. Untuk tidak membuang masa, anda boleh share dengan kawan-kawan. So sementara waktu itu saya ingin mengulas. Saya ingin memberikan 12 sayur-sayuran yang perlu kita ambil setiap hari, ataupun yang perlu kita ambil setiap pengambilan diet kita seharian. Apa tu yang boleh ke? Hai Viola, boleh Encik Amar Rasul boleh sangat. Kalau kita amalkan dengan cara yang betul, kita boleh menguruskan berat badan kita dengan cepat dan berkesan. Asalkan anda tak menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu maksud saya adalah tak kenyang, tapi depan orang awak tak nak makan tetapi belakang nanti awak makan. Itu maksudnya menipu diri sendiri. So kita kena dengar sendiri-sendiri pun kita harus jujur. Dan malam pun kita perlu jangan ambil supper lah, makanan tambahan malam. Maksudnya supper lebih daripada pukul 9 malam. Kak Siti selamat petang. Kabar baik Viola. So sayur yang saya maksudkan ini adalah, mungkin ramai yang tak tahu bahawa sayur ini dia seperti kalau awak pergi pasar kat mana-mana, dia seperti macam tak ada kegunaan. Tapi sebenarnya sayur ini sangat-sangatlah baik. Sangat-sangatlah baik untuk diambil. So, apakah sayur itu? Sayur dia sejenis daun hijau. Sayur itu adalah sayur bayam.
Okay, so untuk penggemar sayur bayam ni kita boleh masak dengan pelbagai cara. Contohnya boleh masak, boleh kita masak tumis, boleh masak sup, and then ada banyak lagi berkaitan dengan bayam ini kita boleh buat. Ada setengah orang tu bayam ni dia akan buat ulam. Mungkin ada orang yang tak pernah buat ulam kan. So actually bayam ni pun boleh dibuat untuk ulam. Okay. Kerana bayam ini adalah dia rendah kalori, tapi dia cukup bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Sebab sayuran hijau ini adalah merupakan sumber makanan, surat makanan yang paling tinggi, yang paling baik. Okay. Lagi dia boleh membuatkan anda rasa kenyang, and then menyihatkan saluran pencernaan. Yang terkecuali itu adalah rumput saja ya. Okay. Dia hijau tapi dia sebagai rumput. Jadi kita tak boleh lah makan kan. So yang dipanggil bayam ini tak kira lah dia bayam yang merah, bayam yang ada berbagai-bagai jenis bayam kan. So dia tak kira. But try to amalkan macam hari pertama kita punya pemakanan adalah 1/4 kan. So 1/4 itu cuba makan daripada 1/4 itu adalah sayur bayam. Okay. Dan dia pun mengandungi satu yang kita panggil kalium. Ini adalah serat dalam bayam itu. Jadi dia boleh mengatasi perut kembung. Kalau orang selalu kata macam ni, saya makan sayur, contohnya kalau dia makan sayur kangkung, sayur kangkung ke ataupun sayur, dia terasa macam kembung perut. Tapi sebenarnya sayur bayam ini dia boleh mengatasi awak punya perut kembung. Maksudnya kita punya perut macam berangin. Jadi awak just makan sayur bayam ni setiap hari pun tak apa. Dia tak akan memudaratkan kesihatan, malah dia menambahkan kesihatan anda. Okay. Kemudian bayam ini pun boleh menurunkan berat badan sebenarnya. Cuba anda try makan selama 1 minggu bayam je. Dulu PM kita cakap dia makan kangkung je kan, tapi tak apa, sekarang kita makan bayam je. Kan kita sekarang berdiet. Jadi anda boleh menyertakan sayur ni setiap hari ke dalam makanan, sekurang-kurangnya 1 portion. Okay. Dan bayam ini pun boleh dimakan mentah. Kalau yang tak pernah makan bayam mentah tu, anda boleh cuba. Cara dia senang saja. Cuci lah bayam tu kan. Cuci bayam tu, lepas tu dah cuci, toskan, buat sambal, makan macam tu. Ulam. Orang kata ulam, kalau kat sini kata ulam kan. So dia boleh makan mentah sebenarnya. And then dia pun boleh jadi dimasak. Dia pun boleh dijadikan macam salad, dijadikan macam, okay, contohnya kalau nak buat telur tu, buat telur dadar tu awak hiris-hiris, dipotong kecil-kecil daun bayam itu, ataupun yelah bayam tu kan, potong kecil-kecil, lepas tu letak dekat telur. So telur tu boleh digoreng seperti bayam tu boleh digoreng dengan telur seperti telur dadar. Faham tak? Telur dadar. Macam kita goreng telur. So sebenarnya dia pun boleh dibuat jus. Kalau anda tak tahu, sebenarnya bayam ni pun boleh dibuat jus. Dia tak ada bau bayam je. Okay, so itu yang pertama. So sayur bayam ni memang betul-betul boleh menurunkan berat badan jika anda betul-betul mengamalkan lah. Okay. And then lagi satu, kita panggil, kalau biasanya dia serupa pokok tau. Dia serupa pokok kecil, warna hijau, kadang dia warna putih. Tapi yang hari ni saya cuba nak beritahu untuk pengurusan diet ataupun pengurusan pelangsingan yang berkesan adalah saya hanya menyatakan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Okay, so dia sejenis pokok tapi dia sayur. Siapa yang tahu? Sejenis pokok tapi dia sayur, warna hijau warna dia. Ada siapa-siapa boleh jawab? Kalau macam
Ya, selamat petang. Selamat petang Kak Ros. Okay, so sayur tu adalah nama dia brokoli. Brokoli warna hijau. So brokoli ni boleh kita panggil sayur pokok lah. Sebenarnya dia sayur sangat-sangat berkhasiat, okay? Dia ada satu kandungan karbohidrat yang baik. Lepas tu dia pun boleh melancarkan pencernaan, dia boleh mencegah sembelit, lepas tu menjaga kestabilan gula dalam darah. Lepas tu dia pun boleh menahan kita daripada makan berlebihan, sebab dia sejenis buah. So bila kita makan, mungkin kita nak makan dah 2-3 batang kan, macam tu. So kita akan terasa macam kenyang. Betul tak? Jadi brokoli ni adalah satu kebaikan dia. Kalau untuk menggantikan awak punya 1/4 punya nasi tu, awak banyakkan sikit brokoli pun tak apa. Ditambah lagi dengan bayam, ada brokoli, nasi sedikit. Yang selebihnya tu adalah anda boleh memilih protein. Protein tu tak kira lah daripada ikan ke, daripada ayam ke, kan. So dia sangat-sangat bagus untuk menurunkan berat badan, sebab dia mengenyangkan. Kita makan sikit je, 2-3 pokok lah macam tu kan. So dia akan mengenyangkan kita. So inilah yang kita boleh masukkan ke dalam pemakanan harian kita, iaitu brokoli. Kerana brokoli ini dia pun bagus untuk menurunkan berat badan, sebab dia pun rendah kalori. Kita pilih makanan yang rendah kalori. Kalau makanan itu dia kalorinya tinggi, maka kita tak bakar kalori itu, dia akan jadi apa? Jangan tak tahu sayur pun ada lemak. Lemak sayuran, macam kita panggil, kita masak pun kita guna minyak sayuran kan, selain pada minyak sawit. Tapi sebenarnya brokoli ini dia bagus. Dia bagus untuk memberikan penurunan berat badan yang cepat juga. Okay. Selain itu, dia pun mengandungi nutrisi kat dalam yang boleh membantu kita. Pertama tu adalah tadi menurunkan berat badan kan. Okay. Yang kedua tu adalah berpotensi untuk memecahkan lemak. Macam mana dia memecahkan lemak? Brokoli ni memecahkan lemak, saya pun tak tahulah. Tapi just makan je. Makan je dalam masa 28 program kita ni, anda tahulah. Sebab apa yang saya cuba kongsikan di sini adalah biarlah kita menggunakan rutin ini sebagai pengambilan diet seharian. Jadi baru kita tahu sama ada keberkesanan, kita akan tahu keberkesanan kita punya proses pelangsingan. Ditambahkan lagi dengan produk-produk daripada syarikat SNE Marketing yang kita dah memang bagi ataupun dah memang suggestkan. So jangan risau pasal nak turun berat badan, saya akan guide anda. Dan selain itu, brokoli pun mengandungi protein. Kalau kita tak makan nasi, bukan maksud saya tak makan ikan, tak makan telur ke ayam ke, tak apa. Brokoli ini pun mengandungi protein yang tinggi. Lepas tu dia pun sesuai dengan orang yang vegetarian. So vegetarian ni kan dia tak boleh ambil ikan, dia pun tak boleh ambil ayam, tak boleh ambil daging apa-apa pun tak boleh kan. So dia sangat-sangat sesuai untuk orang-orang yang vegetarian. Brokoli ini sangat sesuai untuk vegetarian, ya betul. Kerana dia mempunyai protein. So boleh digantikan dengan ikan atau daging atau ayam. Sekiranya yang vegetarian. Yang tak vegetarian pun boleh mencuba. Okay. Kemudian ada satu lagi yang sayur ni dia berbentuk buah. Dia berbentuk buah. Kalau dekat Sabah ni dia dipanggil sebagai timun jepun. Tak tahu timun jepun tu macam mana, tapi dia dipanggil timun jepun lah. Sebenarnya nama dia adalah, dia sejenis labu. Nama dia adalah labu siam. Labu siam ni kalau kamu pergi pasar, labu tu lain, dia labu satu besar tu kan, kadang-kadang ada satu labu kecil, tapi dia sejenis labu yang
yang kecil dan seperti warna hijau sayur, macam tu. So dia sangat-sangat baik, okay? Dia sangat-sangat baik sebab tanaman ini dia tumbuh dekat mana tahu? Dia diimport. Itulah sebab dia dinamakan timun Jepun, sebab dia diimport daripada Jepun. So sayur tu. Jadi ini adalah boleh kita masak. Boleh kita masak macam tumis, tapi kalau macam di Jepun, dia orang pun boleh buat ulam. Yang sayur ni. So labu siam ni memang sesuai untuk orang yang tengah berdiet lah, sebab tak perlu masak pun tak apa, kita boleh ambil macam tu saja. Okey, selain daripada itu, kalau dekat Jepun dia akan dijadikan seperti jeruk. Kalau orang buat macam kimchi, tapi kimchi kan kadang-kadang dibuat daripada sayur kubis kan. Jadi yang ni labu siam tu, nanti anda boleh search dekat Google kalau tak tahu apa labu siam. So labu siam tu dia boleh dijeruk. Dijeruk dengan menggunakan mungkin dengan menggunakan sedikit cili, sedikit garam, mungkin kan, macam tu. So sebagai perisa dia lah. So dia boleh dimakan macam tu saja. Perap satu malam, besoknya dah boleh makan. So dia pun kaya dengan vitamin, mineral. Lepas tu serat dia akan mengurangkan risiko sakit jantung ataupun hypertension. Orang kata hypertension, risiko sakit jantung, hypertension dengan kolesterol. Dia boleh menurunkan semua ni. Jadi kandungan dia pun ada kalori, okey. Mengandungi kalori juga. Lepas tu dia pun mengandungi lemak dan karbohidrat, serta dia ada sekitar dalam 230 gram lah, lebih kurang macam tu, 230 gram dalam satu serve. Satu serve tu satu portion lah maksudnya. Jadi tapi tak apa, sebab dia labu siam ni dia boleh membantu anda cepat kenyang, sebab asalkan sayur yang berbentuk buah, okey, dia sangat-sangat impact dia terlalu besar dengan kita, sebab kita cepat kenyang. That's why kita boleh berdiet. Tapi diet kita pun secara sehat. Okay. And then lepas tu anda boleh membuat sebagai makanan rutin juga. Kalau anda tak suka makan nasi, anda boleh buat brokoli ataupun labu siam ni adalah sebagai pengganti nasi. Pun boleh juga. Okay. Okay, so seterusnya yang keempat adalah, pernah tak dengar kubis Brussels? Yang mana kita cakap tu kubis manis, kubis bulat. Macam-macam panggilan ada. Kubis Brussels tu, yang kubis warna hijau tu bulat. Dia bulat. Bukan yang leper dan bulat. Dia macam bola. Itu adalah kubis Brussels nama dia. So kita panggil kat sini apa? Kubis manis ke kubis apalah kan? So tak apa panggilan pun tak apa, yang penting nama dia adalah kubis dan dia berwarna hijau. Okay. So sayuran diet ini dia sama macam kangkung, macam sawi. Dia kategori dia adalah sekongkol, adalah sekerabat dengan sayur-sayur yang kita panggil kangkung ataupun kita panggil sawi. Walaupun dia kubis macam sejenis buah, tetapi sebenarnya dia sayur, daun. Dia daun, cuma dia bulat macam bola. So kubis ni dia kaya dengan serat, vitamin, mineral, dan dia juga antioksidan. Dia antioksidan tau. Okay. Kita dah masuk pula kepada antioksidan. So antioksidan ni dia pun berpotensi untuk mengurangi apa? Kalau antioksidan ni maksudnya dia akan berpotensi untuk mengurangkan risiko kanser. Kanser. Sebab sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, selalu kita dengar, tiba-tiba je kita dengar kawan, saudara, macam rakan
kawan saudara kita kan tiba-tiba masuk hospital, dengar dia sakit apa, dia terkena kanser tahap 4, cuba suddenly dia macam tu kan. So untuk tidak untuk men-showkan kita punya keprihatinan, okay, anda masih boleh share kepada mereka, sebab bila saya dah bagi tahu yang ni tentang kebaikan-kebaikan ni, so nanti anda balik dekat rumah ataupun anda boleh teks WhatsApp kawan-kawan, beritahu mereka bahawa sayur-sayur ini akan membantu prevent, orang kata prevent, mengurangkan risiko kanser lah. So dia pun boleh mengurangkan peradangan tu maksudnya kalau setengah orang itu dia allergic, kita panggil kan. So peradangan itu adalah macam allergic tu kalau kita makan sesuatu, makan sayur ini tak boleh, makan sayur itu tak boleh, makan ikan ni, makan sotong tu semua tak boleh kan. Jadi dia boleh mengurangkan peradangan. Sayur brosel ni yang kubis bulat ke kubis manis ke, itu terpulanglah apa-apa panggilan anda kan, yang penting dia bulat dan berwarna hijau. Lepas tu dia pun boleh meningkatkan kontrol gula dalam darah, maksudnya dia boleh menstabilkan darah lah. So dia pun ada pembakaran lemak, jangan tak tahu dia kubis, tapi dia pun boleh membuat kita punya pembakaran lemak dekat mana? Dekat perut. Sehinggalah anda akan mendapat sesuatu saiz yang anda inginkan. Jadi makanlah selalu kubis tu. And then kubis ni juga boleh dimasak, okay, dengan cara apa tahu? Anda boleh panggang. Macam mana panggang kubis ni? Okay, panggang kubis ni maksud dia bukannya awak panggang macam yang ayam panggang ataupun sate macam tu, tak. Dia dipanggang ni maksudnya macam ni. Okay, dikukus. Dipanggang ke dikukuskan, sebenarnya dia dikukus. So kalau panggang tu, kalau normally, kalau dulu nenek saya dia akan masak sesuatu sayur kan, macam sayur apa nama dia, bukan timun, terung. Sayur terung tu dia akan letak dekat bara api, atas bara api tu terung. Lepas tu nanti dia golek-golek sampai terung tu dah masak. Baru dia ambil, dikopek kulit terung tu, lepas tu dia jadikan macam satu sayur. So itu sayur terung pun dia boleh dipanggang. Contohnya macam tu lah. Tapi kubis ni dia memang boleh dipanggang juga. Letakkan dekat bara api, awak golek-golek, jangan sampai terbakar ataupun hangus. So bila dia dah masak, dah lembut, maksudnya dia dah masak. Lepas tu anda boleh potong-potong, hiris-hiris. Lepas tu letaklah apa-apa yang anda suka punya berisa, lada sula ke, cili ke, apa-apalah. So memang dia sangat-sangat bagus. Ada orang tak tahu macam mana cara membuatkan. So saya akan kongsikan macam mana cara masak-masak yang ni. Okay, so lepas tu dia pun boleh direbus, boleh ditumis, kemudian boleh macam kubis bulat ni boleh kita tambah kepada makanan yang lain. Contohnya sayuran yang lain. Dia tak ada poison. Dia tak akan membuatkan, bila dia bercampur dengan sayur ni, dia akan menjadi lain. Okay. So yang kelima adalah macam tadi saya cakap tu, dia sejenis pokok tapi dia berwarna putih. Siapa yang tahu dia sejenis pokok, dia sayur tapi dia berwarna putih. Tadi tu kita cakap apa? Kalau kat sini selalu diorang panggil apa tahu? Brokoli tu yang putih. Sebenarnya nama dia adalah kembang kol. Kembang kol dia kubis. Bukan, dia macam brokoli tapi dia warna putih. Ada kan selalu kalau pergi pasar, kat mana-mana pun ada. So dia berwarna putih. So dia sejenis pokok juga, macam serupa macam pokok. So dia punya khasiat, okay, dia pun boleh membantu menurunkan berat badan, yang mana dia rendah kalori juga. Lepas tu mungkin dalam kandungan satu mangkuk tu, dia punya kalori adalah dalam 25 gram, 25 kalori. Macam tu dalam satu mangkuk yang kita ambil. Okay, so
dia pun boleh digantikan dengan nasi. Sekiranya kalau kita tak nak makan nasi banyak, kita boleh ambil brokoli putih ni lah orang katakan. Ada ni yang komen brokoli putih dia kata. So boleh makan banyak. Kalau nak makan 1 biji tu pun tak apa. And then dia pun ada macam tak ada, kalau macam tadi tu timun labu siam dia ada lemak kan, tapi yang brokoli putih ni dia tak ada lemak. Jadi dia sangat-sangat sesuai untuk orang-orang yang cuba nak berdiet. Okay. Lepas tu dia pun bebas kolesterol, dia rendah natrium. Lepas tu dia pun boleh digantikan sebagai satu pemakanan yang berkalori tinggi. Macam tu. Seperti apa? Nasi dengan tepung. Kalau yang suka makan kuih tu, saya suka makan kuih tau. Saya boleh gantikan saja. Gantikan dengan brokoli ni, brokoli putih. So tak nak makan nasi, saya pun tak nak makan tepung tu. Tepung tu macam kuih lah, macam tu. So ataupun apa-apa yang diperbuat daripada tepung, macam mie ke, mihun ke, semua ini adalah processed food. So dia adalah sejenis tepung. Okay, so selain itu dia pun ada satu sumber berat yang mengandungi 92%, iaitu air. Dia boleh meningkatkan perasaan kenyang kita dengan mempercepatkan penurunan berat badan. Okay. So kalau yang tak suka sangat minum air tu, diharap semuanya makan brokoli putih itulah, sebab dia pun mengandungi at least 92% air kandungan dalam brokoli itu. Okay, yang ketiga adalah, ini tadi kita dah bercerita pasal yang warna hijau. Sekarang ni kita akan bercerita pasal yang color-color pula. Okay, so yang seterusnya adalah, pernah tak dengar tentang kentang? Bukan, ubi. Okay, ubi ada macam-macam jenis. So ubi ni saya tak tahu dia sejenis yang macam mana, tapi dia warna purple. Dia berwarna purple. Lepas tu dia boleh dimakan macam tu sahaja pun boleh, tapi masaklah. Kalau tak nanti sakit perut. Maksudnya dia boleh dipanggang, dia boleh digoreng, dia boleh direbus, dia boleh dikukus. Ubi tu adalah yang berwarna purple. Selalu je dia pun diimport daripada Jepun. Kemudian tu dia sangat-sangat dia sangat-sangat macam manis. Kadang-kadang dia manis lah. Tapi saya nasihatkan kalau yang mempunyai sakit kencing manis, better jangan amalkan makan ubi lah, kerana dia punya serat sangat tinggi. Okay. So dia kita boleh kategorikan dia sebagai sayur juga. Ramai yang tak tahu mungkin. So saya nak dedahkan rahsia ubi purple ni. Kita panggil ubi ungu tu kan, yang warna ungu tu. So dia pun mengandungi lebih banyak serat daripada kentang putih. Kentang putih tu yang macam selalu kentang yang ada kat pasar tu lah, yang bulat warna coklat kulit dia. Okay, so rasa dia macam tadi saya dah cakap, dia manis. Lepas tu boleh makan makan dengan sayur-sayuran yang lain juga. And then kalau misal kata anda tak nak makan hari ni, macam awak dah schedule kan, awak tak nak makan nasi, tak nak makan yang jenis-jenis lain sayur tu. Okay, so anda boleh ambil ubi purple ni. Tapi kalau untuk yang pesakit kencing manis, saya nasihatkan supaya jangan ambil ya, sebab yang ini adalah manis sedikit. Bukannya manis gula lah, tapi dia manis. So dia ada macam contribute untuk manis tu. So better tukarkan kepada yang lain lah. Dan macam tadi saya cakap, kentang. Okay, kentang ni semalam dekat grup ada ni yang makan berserta dengan kentang. Maksudnya dia nak menggantikan nasi itu kepada kentang. Jadi tak salah, sebab kategori berdiet ni
tak semestinya awak makan nasi. Tapi daripada awak makan mie malam, lebih baik awak makan nasi. Sebab nasi adalah dia macam original. Tapi kalau macam mie adalah yang diproses. Jadi dia tak berapa baik untuk kita punya kesihatan. So dia sangat-sangat, kalori dia sangat-sangat tinggi. So kalau malam anda baru nak makan mie, so awak tak sempat nak bakar. Kecuali lah kalau macam semalam kan ada sempat berzumba. So bolehlah membakar sedikit sebanyak kalori yang baru lepas makan yang semalam tu. Okay. Lagi satu, sayuran yang rendah kalori ni dia kale macam mana kale? Kita panggil apa nama dia? Dia sejenis sayur hijau. Kalau macam kita panggil kale lah, kale. Dia sejenis yang warna hijau macam bayam, tapi dia bukan bayam, tulang dia keras. Itu panggil apa tu? Saya pun dah lupa dah panggil apa tu. Tapi saya suka makan yang tu. Kalau dekat restoran, saya mesti akan pilih sayur tu. Jadi sayur kale ni dia boleh membantu kita untuk rasa kenyang juga. Sebab dia sangat keras. So bila dia keras, sekejap ya, ada iklan sekejap. Here only. Okay, go outside first. Go outside first lah. Keluar lah ni. Siapa korang macam ni? Ya, maafkan saya, ada iklan sedikit tadi. Okay. Okay, so sayur kale tu kita boleh buat macam apa tahu, macam salad. Kita pun boleh tumis. Lepas tu boleh juga kita campurkan dengan sayur-sayuran yang lain. So dia tak ada apa-apa. Dia hanya macam kalau kita betul-betul nak menurunkan berat badan, kita hendaklah mengambil serat yang agak berat lah. Serat tu sebab untuk menggantikan nasi, supaya kita tak terlebih makan nasi. Bukan tak boleh makan nasi, boleh makan je nasi tu, tapi kita jangan terlebih. So maksudnya kita harus mengambil sayur-sayur buah ataupun sayur daun, kerap. Okay, lagi satu. Pernah tak anda dengar paprika? Paprika maksudnya cili yang besar. Cili besar, kadang dia warna hijau, kadang dia warna merah, warna orange, warna apa lagi yang sekarang kadang-kadang dia ada warna purple, warna putih pun ada dekat pasaran. So cili, dia bentuk dia macam cili besar. Cili besar lah kita panggilkan, yang bulat tu, cili bulat besar tu. So yang itu pun kita boleh ambil sebanyak yang mungkin. Sebab ini pun boleh kita campurkan dekat macam brokoli. Kita masak brokoli boleh. So dia pun ada sumber protein yang sangat tinggi. Lepas tu dia mengandungi vitamin C. Mana yang tak suka direct makan vitamin C tu, boleh je ambil. Macam tu. Kalau macam dekat syarikat SNE Marketing, dia ada satu vitamin C yang dinamakan 108 Sibak Booster. So anda-anda yang susah sangat nak makan vitamin ataupun nak makan sayur yang berbentuk yang mengandungi vitamin ini, anda boleh menggantikan vitamin itu dengan 108 Sibak Booster. Okay, 108 Sibak Booster tu, okay, nanti saya tunjukkan dia punya kotak dia. So 108 Sibak Booster tu adalah seperti ini. Nampak? Inilah dia kita punya vitamin C. Jadi kalau yang suka makan sayur tu, yang tak suka makan cili ni, bolehlah ambil Sibak Booster. Okay? So dia pun boleh membantu kita untuk meng-cool downkan kita punya stres. Mungkin anda tak tahu, tapi
dia boleh di sini Kak cakap apa? Lada bangga. Saya pun tak tahu apa dipanggil, tapi dia paprika. Dia dipanggil paprika. Dia bulat cilinya. Ada je jual dekat pasar. Dia warna merah, warna hijau ada, warna orange ada, warna purple ada. Warna putih pun ada. Saya pernah nampak tu warna putih dekat Singapura. Jadi so dia boleh letak mana-mana je sayur pun boleh, sebab dia sejenis macam cili. So dia rasa dia pun wangi, bau dia pun wangi. Lepas tu dia pun boleh dimakan macam tu sahaja, buat salad pun boleh. So lagi seterusnya adalah rumpai laut. Okey, rumpai laut ini ramai orang suka makan rumpai laut kan. Tapi saya sarankan kalau bagi yang mengalami tekanan darah yang tinggi, rumpai laut ini tak berapa sesuai dimakan. Sebab rumpai laut ini dia sangat-sangat berkalori dan berkalori tinggi. And then dia pun mengandungi zat gizi mikro yang kita tak nampak seperti dia ada zat besi, kalsium, magnesium yang kita tak akan dapat daripada mana-mana sayur yang lain. So dekat dalam rumpai laut ini dia ada bermacam-macam zat kat dalam dia. So dia pun boleh melindungi kita daripada pelbagai penyakit sebenarnya. Lepas tu jika kita amalkan rumpai laut ini di dalam diet kita seharian, dia pun akan mempercepatkan proses untuk penurunan berat badan. Okay. Then rumpai laut ini juga dia boleh mendorong ataupun menggalakkan pecahan lemak. Memecahkan lemak lah. Rumpai laut ni. Rasa dia kalau anda makan yang original kan, daripada laut, awak petik, lepas tu basuh dia. Saya pernah macam tu masa dekat kampung. So petik tu, lepas tu letak garam sikit ke, limau ke, cili ke, dah boleh makan rumpai laut tu. Tapi kalau kat sini tak ada lah. Dekat area Johor ni memang tak ada. Susah sangat nak jumpa. Tapi kalau area kampung saya kat Kudat, ada, banyak. Okay. So dia pun boleh dibuat ataupun disajikan melalui sup. Sup boleh. Kalau dekat sini yang ada adalah yang dah kering, yang dah packing. Rumpai laut tu dia dah packing, dia dah packing macam slice one by one kan. Tak ada dah yang betul-betul basah punya. So boleh, itu pun boleh campur dekat kita punya sup pemakanan harian kita. And then lagi satu adalah, tahu tak cendawan? Cendawan bulat ke, cendawan panjang, besar ke, kecil ke. Cendawan ni dia punya nutrisi penting adalah dia mengandungi mineral, dia mengandungi vitamin. Lepas tu dia pun bagus untuk disajikan dengan yang lain-lain. Maksudnya macam kalau awak nak masak ayam, okay, awak ambil sedikit, satu bungkus ke ataupun satu mangkuk ke, awak boleh letak ke dalam masakan tu. Dia pun bagus sebab dia mengandungi mineral. Lepas tu dia pun ada sumber air yang tinggi. Lepas tu ada vitamin D. Lepas tu dia sangat-sangat baik untuk bagi mereka yang kekurangan vitamin D. Vitamin D, okey, saya nak ulas pula pasal vitamin D ni. Vitamin D ni kita boleh dapat daripada mana? Siapa yang tahu? Vitamin D. Vitamin D ni kita boleh dapat daripada sinaran matahari yang belum panas, bukan tengah hari. Kalau dekat sini vitamin D ni kita boleh dapat sekitar dalam pukul 8 hingga pukul 9. Area Johor. So memang bagus dimakan. Tapi kalau awak tak nak berjemur hari-hari dekat luar, untuk dapatkan vitamin D tu boleh makan cendawan. Tapi selain daripada itu, kita pun boleh mengamalkan khasiat, iaitu khasiat apa? Ni. Dalam 101 ni, dia ada 101 jenis mineral, vitamin ke apa sajalah. Dia ada 101 jenis vitamin yang terkandung kat dalam ni. Bagi mereka yang tak nak makan macam ni, bolehlah mencukupkan anda punya
nutrisi dengan menggunakan enzim. Ini kita panggil 101 enzim. Okay, ini produk adalah daripada syarikat SNI Marketing. Okay, yang seterusnya adalah timun. Timun. Kenapa timun ni pun dimasukkan di dalam kategori diet kita? Sebab timun ini dia dianggap sebagai macam satu, timun ni dianggap sebagai satu hiasan. Kategori dia adalah sebagai hiasan. Ramai dekat luar sana, restoran ke apa ke, dia akan gunakan timun ini adalah sebagai perhiasan dekat perhiasan di makanan dia. Even saya pun kalau saya nak buat masakan kan, saya suka letak timun tu. So means like dia kategori macam dia boleh dimakan, warna hijau dia buah, tapi dia sebagai perhiasan kalau di sini. Okey, lagi dia pun boleh menjaga kesihatan kulit. Kita punya kulit, lepas tu kita punya otot, lepas tu kita punya sendi. Itulah kegunaan timun dia. So cara masak dia pun sama. Boleh masak, potong kecil-kecil, tumis pun boleh masak sup, boleh makan macam tu saja, boleh buat salad, apa pun boleh. Panggang tak boleh lah sebab dia mengandungi air kan. So dia tak boleh dipanggang. Ataupun dia tak boleh dikukus. Nanti khasiat dia akan hilang. So dia hanya boleh dibuat macam masak sup, tumis pun boleh, dengan apa-apa pelbagai perisa lah, mengikut cita rasa anda sendiri. Okay, so saya nak bagi satu info yang mana kalau orang yang berkategori darah O, darah O, okay, apabila bercakap tentang kurus ni, okay, first yang kita fikir adalah kita akan berfikir macam mana nak kurangkan berat badan, kuruskan badan kan. Tapi tak pernah orang terfikir golongan darah tu cara diet dia yang betul. Contohnya, okey, sini saya nak mengulas tentang golongan darah lah. So, misal kata anda punya golongan darah adalah jenis O ke, A ke, B ke, ataupun AB ke. So dia semua ada kategori diet yang betul sebenarnya. So misal kata kalau bagi orang yang golongan O tak kira lah dia jenis O positif lah kan. Okay, kamu boleh, yang mana kamu boleh bermula diet, iaitu dengan menggunakan apa tahu, kalau pengambilan kita tak betul, okay, walau macam mana pun kita nak berdiet, dia susah nak diet sebenarnya. So dia kena yang darah jenis O ni, dia kena ambil yang jenis sayuran lebih, bukan yang jenis buah. Yang tadi tu kita ada macam kan, ada sayur, ada buah, ada jenis yang ubi punya pun ada kan sayuran. Tapi kalau jenis darah O ni, dia lebih baiknya dia ambil makanan sayuran yang lebih, yang jenis daun, macam tu. Sebab dia selalu akan dikategorikan dengan apa tahu, macam senang untuk dapat serangan jantung, maksudnya penyakit jantung lah, blockage orang kata. Okay, so dia pun senang untuk dapat macam buah pinggang, lepas tu kanser, yang darah jenis O ni. So dia cukup macam berhati-hatilah bila mengambil pengambilan diet. Tak serupa macam yang golongan darah lain, dia ada setengah tu dia bebas, ada setengah orang ni dia tak boleh makan ke kacang, bijirin ke, sebab dia punya darah, bukan sebab dia allergic, tapi bila dia makan dia akan jadi allergic, macam tu. So kita kena selalu memantau ataupun selalu ambil tahu. Mungkin anda boleh search dekat Google golongan darah anda apa, dan lepas tu awak boleh matchkan apa pengambilan yang sesuai untuk golongan darah anda, macam tu. Sebab lain orang dia akan lain dia punya penghasilan dia. Jadi jika jenis yang berdarah O ni, okay, dia akan dapat mencerna, dia lebih
Jadi kalau macam sayur tadi pun ada protein berbentuk sayur kan, tetapi kalau yang jenis darah O ni dia lebih sesuai ambil protein tu dalam bentuk daging. Dia dalam bentuk daging lah, macam haiwan lah kiranya. Itulah yang terbaik sebab darah O ni dia boleh memproses dengan baik. So kalau macam sayur yang macam tadi tu yang mengandung protein tu dia tak berapa sesuai. Macam tu. So dia yang paling sesuai adalah macam dia sejenis haiwan. Sejenis haiwan yang mengandungi protein yang tinggi, baru dia akan dapat mencerna dengan baik badan dia. Walaupun dia mungkin dia dah cuba orang jenis yang darah ni dia dah cuba seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan untuk try untuk berdaya, tapi dia kurang, kadang-kadang dia cuma kurang 1 kilo, cuma kurang 2 kilo. Disebabkan dia punya darah, sistem darah dia sebenarnya. Macam saya pun jenis O. Jadi saya menyarankan kepada pihak semua supaya mengambil pengambilan jenis sayur-sayuran yang daun, dan kemudian anda tak boleh nak skip macam tak boleh makan yang tak boleh makan daging kan, kecuali kalau dia vegetarian. Kalau dia vegetarian nothing to say lah, sebab dia kena ambil lah protein yang sayur-sayuran tu. Tapi kalau dia boleh makan daging, it's better dia ambil dalam bentuk daging macam tu. Okay. Dengan saya rasa macam tak berapa banyak yang saya boleh nak kongsi. Itu cuma tips-tips pemakanan supaya kita cepat kenyang. Okay. And then kepada mereka yang ingin berdiet, saya nak berkongsi tips juga yang perlu kita elakkan lah di masa musim kita punya program pelangsingan ini. Jadi saya ingin mengingatkan semua supaya makanan bergoreng itu, semasa kita berdiet ni, semua makanan yang bergoreng, makanan yang kek, pemanis mulut, biskut, coklat, aiskrim, semua jenis-jenis air yang manis, bikarbonat, soda ke, yang bergas ke, yang tak ada gas ke, yang ada mengandungi gula. Lepas tu makanan yang diproses macam nugget ke, hotdog ke, semua makanan yang macam KFC, McDonald, pizza, semua jenis macam jenis sos, kicap, krepek, macam ke kacang ke yang bersalut, apa-apalah. Semua ni kalau boleh perlulah dielakkan di masa program pelangsingan yang anda sedang ikuti sekarang. Sebab apa? Kalau anda meneruskan ini juga, kemungkinan besar hasil anda itu lebih kurang berbanding dengan orang yang lain yang tidak mengamalkan pemakanan yang seperti ini. Okay. Dan kepada mereka yang baru lepas bersalin pula, diharap mereka yang di sana pun jangan kerana anda baru lepas bersalin macam tak ada tenaga, anda rasa macam apa benda pun boleh makan. Sebenarnya orang yang lepas bersalin ini dia memang kalau anda nak membentuk semula bentuk badan seperti sebelum lepas bersalin kan, so sila menjaga pemakanan. Sometimes tu ada orang yang baru lepas bersalin, dia terpaksa makan banyak sebab dia kata anak menyusu badan, so dia kena makan banyak. Sebenarnya salah ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya proses penyusuan itu proses macam pengeluaran air susu badan untuk wanita yang baru lepas bersalin adalah dihasilkan daripada cara kita, cara makan kita juga, cara pengambilan air, cara pengambilan kita nutrisi, macam tu sebenarnya. Dia tak ada sangkut paut dengan yang kita kena makan banyak. Kalau anda makan banyak lepas baru bersalin, nanti perut awak tak akan turun punya, mesti terus boncet dan terus boncet. Even awak bersalin macam 3 hingga ke 4, dia semakin lama semakin besar. Jadi kena ambil perhatian dekat sini lah. Kita nak anda sehat, lepas tu bila dah bersalin, jaga pemakanan, makan lebih sayur. Tak apa, kalau orang tua-tua cakap tak boleh makan sayur hijau nanti masuk angin, tak ada ya. Sebenarnya itu semua adalah nutrisi, tapi mengikut golongan darah yang darah anda. So bila anda ikut golongan darah anda untuk berdiet, so hasil dia pun macam ni. So para ibu-ibu
ibu-ibu yang baru lepas bersalin, saya sarankan supaya Anda mengambil produk kapsul SNI ini. Sebab apa? Pertama, dia boleh mempercepatkan penyembuhan luka dalaman Anda. Maksudnya kalau kita dah lepas bersalin kan kita ada luka dalaman kan, sebab macam kita punya worm tu, bila dia dah pecah, nanti kan dia dekat sana haruslah sebulan ke 2 bulan atau 3 bulan untuk proses pemulihan. Jadi dengan bantuan SNI mungkin awak akan berasa lebih bertenaga, dan proses pemulihan itu dia lebih cepat kerana saya sendiri mengamalkan ini. Jadi saya tahu kesan dia macam mana. Jadi kalau anda yang di luar sana masih belum tahu lagi tentang SNI ini, boleh diambil atau tidak selepas bersalin, dia sangat-sangat sesuai untuk diambil. Dan jangan lupa, sebelum saya akhir rancangan, jangan lupa setiap hari konsum 6 paket sehari, 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam sebelum makan. Ini pensulin, pensulin untuk keep fit, orang kata. Lepas tu kita boleh amalkan sepanjang hari saji detox tea ini. Untuk pertama, untuk detox. So yang baru lepas bersalin pun boleh minum teh ni. Ada orang tanya semalam, ada ramai tanya, saji detox ni boleh minum tak orang menyusukan badan, menyusukan bayi dekat badan? Boleh, sebenarnya boleh. Sebab ini detox adalah untuk kamu sendiri. Baby tu bila air susu tu dia dah diproses sebenarnya daripada badan kita sendiri. Jadi don't worry, dia sangat-sangat selamat untuk ibu-ibu yang sedang menyusukan bayi. Dan yang paling last sekali adalah ini, enzim kita. Enzim kita, kalau orang tak suka makan sayur ataupun orang yang sudah berumur sekitar dalam 50 ke atas, baiklah mengambil enzim ni. Sebab enzim ni dia boleh mentop up awet muda. Itulah yang paling penting, awet muda. Semua orang sekarang nak awet muda. Kalau luar je kita jaga, dalaman kita tak jaga, dia sama juga. Dalaman kita tua, luaran nampak muda, macam tu. Tapi biarlah dalaman kita muda, nanti luaran pun akan ikut serta menjadi muda. Dan sekarang ni ada promosi. Promosi macam ni, 2 kotak adalah RM270. Anda akan menjadi ahli syarikat SNI dengan secara automatik, tak ada bayaran fee apa-apa untuk jadi member. So ini adalah 270, satu set ni. Jika anda ingin menambah enzim ni, 3 ni hanya berharga RM355. Sekiranya anda tak nak ambil ni, ini untuk buang toksit, anda hanya mengambil ini saja pun tak apa. Ini harganya adalah RM290 ni satu set. Jadi untuk yang terbaru sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada set untuk kulit, penjagaan kulit yang cantik, yang saya kata sunblock. Sunblock macam mana? Biasanya orang sunblock tu kita pakai daripada luaran kan, pakai daripada luaran ke mana-mana, lotion ke apa kan. Tapi sini saya nak memberitahu pada anda semua bahawa kita pun ada sunblock dari dalaman. Sunblock dia macam ni nampak tak? Macam tak nampak. Macam ni. Ini saya panggil sunblock dalaman tau. So don't worry, kita ada harga promosi juga untuk hari ini. Dua ni hanyalah RM280 saja. So tak rugi. Baiklah, jika anda berminat, anda boleh PM saya. Dan jangan lupa untuk saksikan saya lagi esok. Sebab esok saya akan memberikan sedikit sebanyak tentang ulasan 6 hari, selama 6 hari program diet ini, program pelangsingan. Jadi itu saja daripada saya. So amalkan cara diet yang betul. Jaga pemakanan. Lepas tu yang harus dielakkan, anda haruslah mengelakkan dulu sementara pelangsingan ini. So itu saja daripada saya. Kita akan jumpa lagi esok
Dan jangan lupa esok kita punya aktiviti, kita beraktiviti lagi di Zoom yang mana kita akan walk together ataupun run together. Kita berlari bersama-sama. Kita jogging lah katanya, jogging ataupun kita berjalan kaki bersama-sama di Zoom esok. Okay? So, terima kasih semua dan diharap anda semua share info-info yang terbaik ini. Oke, jumpa anda esok. Selamat petang, salam sejahtera dan stay at home, stay safe. Bye.